sahabat pecinta Al-Quran dan juga sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, haji-hajah dirahmati serta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama berhimpun pada pagi ini, dan alhamdulillah saya pun tahu sahabat pecinta Quran semuanya, haji-hajah sekalian dah pun berada dalam talian menuntut ilmu dari lepas waktu subuh, maknanya awal pagi lagi sampailah sekarang. Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kita ilmu yang barakah, insya-Allah. Bertambahnya ilmu kita, mudah-mudahan bertambah iman kita di sisi Allah, serta bertambahnya ilmu kita, mudah-mudahan menambah amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita semua sentiasa dipimpin Allah pada jalan kebaikan dan dapat terus istiqamah di dalam kebaikan, kebajikan dan amalan soleh, insya-Allah. Jadi muslim-muslimat sekalian dirahmati dan muliakan Allah Ta'ala. Pada pagi ini kita nak bicarakan tentang azan. Dan azan ni sebenarnya satu syiar yang sangat besar dalam agama Islam. Yang mana kita tahu apabila dilaungkan azan, antaranya ia menandakan telah masuknya waktu solat. Dan panggilan itu adalah untuk hadir berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi azan ini asalnya tidak ada. Asalnya belum ada lagi di zaman kerasulan Nabi SAW. 13 tahun pertama Nabi menjadi Rasul, belum ada syariat azan. Tidak ada azan lagi pada ketika itu. Dan subhanallah, azan juga memiliki kelebihan, keutamaan yang sangat-sangat besar yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan juga terdapat amalan-amalan yang besar kelebihannya apabila kita mendengar azan. Dan amalan-amalan tersebut apabila diamalkan, Allah berikan kita kelebihan yang sangat-sangat agung, dan ia merupakan kelebihan yang sangat luar biasa. Yang insya-Allah kita akan sama-sama mempelajarinya, insya-Allah, untuk kita mula amalkannya. Bermula daripada waktu zuhur lagi, insya-Allah. Dan subhanallah, azan juga adalah laungan membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laungan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laungan yang akan memasakkan keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru ia satu laungan yang sangat murni, sangat suci, dan laungan yang sangat indah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan masya-Allah tabarakallah, di dalam sirah Nabi SAW, insan-insan yang digelar muazzin Nabi SAW sangat dimuliakan, sehingga hari ini pun kita masih lagi mengenang akan namanya. Sebagai contohnya, muazzin Nabi ini adalah Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Dan hari ini mulianya Bilal bin Rabah tu sampai semua orang-orang yang azan di masjid, di surau, jarang sekali kita panggil dia muazzin. Kita tak panggil dia muazzin, tapi kita panggil dia Bilal, Tok Bilal, kan. Sedangkan Bilal itu adalah nama sahabat. Itu menunjukkan kemuliaannya sahabat itu dan tugasannya untuk melaungkan azan. Bahkan Bilal adalah sahabat Nabi yang pertama kali melaungkan azan. Lalu kemuliaannya Allah angkat sehinggalah kepada hari ini. Dan terdapat banyak lagi kelebihan-kelebihan yang kita ingin pelajari pada pagi ini. Namun kita mulakan dahulu dengan sirah. Apakah asal usul azan? Macam mana azan ni boleh bermula? Atau macam mana syariat azan ini boleh berlaku dalam Islam? Perlu kita ketahui bahawa banyak syariat-syariat dalam agama bermula apabila Allah mengutuskan ataupun Allah SWT memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk bertemu Rasulullah SAW. Jadi perintah-perintah banyak perkara yang lain yang dalam agama ini datangnya melalui Jibril alaihissalam. Jibril membawa wahyu dari Allah SWT. Dan antara syariat yang tidak maknanya datang direct kepada Nabi SAW, pertama adalah azan. Antara syariat yang datang yang unik, bukan datang kepada Rasulullah SAW, tapi dia datang melalui sahabat Nabi, iaitulah datang melalui mimpi sahabat Rasulullah SAW. Nanti kita akan ceritakan sebentar lagi siapakah sahabat ini yang bermimpi, lalu dari mimpinya itulah disyariatkan dengan laungan azan. Subhanallah. Baik, jadi kita mulakan dengan sirah. Syariat azan ini
Iaitulah bermula pada ketika Nabi, setelah mana Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi 13 tahun pertama bila Nabi menjadi Rasul, tidak ada lagi syariat azan. Tetapi apabila masuk tahun ke-13, Nabi diperintahkan Allah berhijrah daripada Mekah sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah, maka pada ketika itu Rasulullah SAW sampai dan singgah di Quba dahulu. Ya. Jadi Quba ni lebih kurang 7 kilometer, 6 ke 7 kilometer daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi di Quba ini Nabi SAW sampai, lalu Nabi dan para sahabat membina masjid yang pertama. Namanya Masjid Quba. Ya. Jadi kalau kita ziarah pergi Madinah, kita akan ziarah juga Masjid Quba. Kerana Masjid Quba ni masjid yang besar kelebihannya dalam Islam. Sehingga Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis yang sahih, bagaimana kalau seorang tu dia berwuduk daripada rumahnya. Contohnya di Madinah kita sampai, kita duduk di hotel. Kita wuduk di hotel, lalu kita akan naik kenderaan atau jalan kaki ke sebagainya. Ada orang jalan kaki sampai ke Quba tu, tak jauh sangat, lebih kurang 6-7 kilometer je. Jadi bila sampai, maka dia pun solat 2 rakaat, maka akan dia mendapat pahala umrah yang sempurna. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan betapa besarnya kelebihan Masjid Quba. Ini merupakan masjid pertama dibina oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan apabila Nabi duduk di sana di Quba selama 5 hari, iaitu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Apabila habis Jumaat, maka hari Jumaat itu Nabi berangkat menuju ke kota Madinah. Bila sampai kota Madinah, maka Nabi disambut oleh sahabat-sahabat Rasulullah di kalangan Ansar. Mereka tarik tali unta Nabi SAW. Bila mereka tarik unta, Nabi pun kata, untuk buat pergi mana? Untuk bawa pergi rumah dia orang. Supaya Nabi duduk rumah dia orang. Tetapi ketika mereka berebut-rebut untuk tarik, Rasulullah SAW beritahu, biarkan dia, jangan tarik dia, fa innaha ma'murah. Kerana sesungguhnya unta ini telah diberi perintah oleh Allah Subhanahu Taala. Maka semua pun melepaskan tali unta itu, dan tali unta itu pun berjalan sampailah dia duduk betul-betul di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang tinggal di Madinah. Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi berhenti betul-betul depan rumah dia sangat seronok, dia gembira. Dan pada saat itu juga Nabi SAW pun tanya, ini tanah siapa di tepi ni? Lalu Abu Ayyub pun beritahu, ini tanah Bani An-Najjar, iaitu kaumku. Bani An-Najjar ni kaum kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan Bani An-Najjar ni sebenarnya juga adalah kaum yang ada perkaitan dengan ibu Nabi SAW. Yang disebutkan ibu Rasulullah, yakni Aminah, yang dimuliakan. Jadi Aminah itu daripada Bani, ada kaitan dengan Bani An-Najjar. Jadi macam Nabi balik ke pangkuan keluarga Nabi, jumpa balik. Dan akhirnya Nabi pun tanya, wahai Bani An-Najjar, inginkah kamu menjual tanah ini? Sebab Nabi nak buat masjid. Lalu Bani An-Najjar kata, kami wakafkan tanah ini ya Rasulullah. Dia wakafkan. Lalu dibina Masjid An-Nabawi. Lalu sebahagian tanah yang lain dibeli oleh Rasulullah SAW kerana Nabi nak bina rumah Rasulullah. Jadi hari ini kita pergi Masjid Nabawi, kita nampak kubah warna hijau tu, di bawahnya adalah makam Rasulullah SAW yang juga adalah rumah Nabi dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu sebenarnya di belakang di rumah-rumah itu juga, deretan itu ada ni Al-Hujurat. Al-Hujurat ni salah satu nama surah dalam Quran yang merupakan rumah-rumah Nabi dengan isteri Nabi yang lain, di sekitar Masjid Nabawi. Jadi akhirnya telah pun dibina Masjid Nabawi yang mana dindingnya daripada tanah liat, kemudian atapnya daripada pelepah tamar, tiang-tiangnya daripada pohon ataupun batang tamar, dan lantainya daripada tanah. Subhanallah. Tapi masjid-masjid inilah yang Allah puji dalam Quran. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Allah SWT, masjid-masjid yang dibina atas dasar
ketakwaan pada Allah SWT. Ada yang menyebutkan Masjid Quba, dan begitulah juga Masjid An-Nabawi. Masjid yang penuh barakah. Sehingga Masjid Nabawi, kalau kita solat satu solat di dalamnya, kita solat satu solat, tak kira lah 2 rakaat kan. Mana satu solat, kita solat, maka kata Nabi SAW, ya, akan dilipat kali gandakan pahala kita, iaitulah alfi salah mimma siwa, iaitulah sebanyak 1000 solat di tempat yang lain. Subhanallah. Jadi maknanya besarnya kelebihan solat dalam Masjid Nabawi. Jadi saya doakan semua jemaah yang ada pada pagi ini, semua dijemput Allah, dapat sampai ke Baitullahil Haram, dapat sampai ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dapat beribadah, berumrah dan ziarah Rasulullah SAW, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah kita sebut tentang hal ni, apabila Rasulullah SAW telah bina masjid. Ni kita cerita apa yang berlaku. Jadi apabila Nabi tiba di Madinah, Nabi dah bina masjid, ya, maka ketika itu solat fardu diteruskan sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi apabila berlakunya solat ini, tetapi masalahnya tidak ada panggilan untuk solat jamaah, maka para sahabat mereka mengira-ngira waktu. Kana al-muslimuna hina qadimu al-Madinah yajtami'una fatahayyanuna as-salah. Jadi dalam satu hadis daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan bahawa apabila orang Muslim dahulu di Madinah, bila mereka nak solat, mereka akan kira-kira waktu. Lebih kurang, ni nak dekat subuh dah. Jadi mereka pun terus pergi berkumpul. Kemudian terus solat. Solat fardu berjemaah di sana. Macam itulah asar, macam itulah maghrib, isyak dan sebagainya. Maknanya tidak ada laungan azan. Sebab azan tak ada dalam syariat. Jadi sampailah mereka ni berbincang, ya, kerana disebutkan laisa yunadi laha, tidak ada panggilan untuk memanggil mereka atau menyeru mereka untuk solat, datang solat berjemaah. Maksudnya apa? Tidak ada panggilan azan ketika itu. Maka pada saat itulah, ya, disebutkan bahawa apabila telah pun jadi semikian, maka di antara sahabat-sahabat pun mula berbincang. Jadi ada sahabat yang mana berkata kepada Nabi SAW. Ini dalam apa ni, kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, ya, menceritakan bahawa azan ini mula-mula tak ada, jadi sahabat mula berbincang untuk membuat satu kata keputusan apa yang kita nak buat ni untuk panggil orang solat. Jadi ada sahabat yang bagi cadangan, ya Rasulullah, apa kata kita pakai nakus? Apa nakus ni? Nakus ni maksudnya loceng. Seperti orang-orang Nasrani, mereka membunyikan loceng, klik 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 klik. Bila bunyi loceng, orang pun datang dekat gereja dia. Jadi apa kata Rasulullah, kita pakai loceng? Nabi tak setuju sangat dengan apa nakus tu, tapi Nabi tak adalah kata tak, sebab belum ada keputusan. Lalu tanya lagi, ada pula yang kata, ya Rasulullah, apa kata kita pakai buk? Buk ni apa? Macam trompet, ataupun macam kita sebut macam horn tu lah kan, macam tanduk tu kan, dia besar je tu, jadi bila kita tiup, dia punya macam tu. Jadi ramai lain yang datang untuk beribadah. Dan buk ini sebenarnya digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk panggil kaumnya untuk datang beribadah. Jadi Rasulullah pun tak kata tidak, tapi Rasulullah kurang setuju dengan pandangan tersebut. Sebagai riwayat lain kata, ada juga yang mencadangkan dikibarkan bendera, ada juga yang mencadangkan dibakar asap, dibakar api lalu keluar api ataupun asap jadi memanggil orang. Tapi semua cadangan itu kurang dipersetujui, sampailah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata, apa kata kalau kita guna suara orang untuk panggil orang solat? Jadi Nabi pun suka dengan cadangan Sayyidina Umar. Subhanallah, Sayyidina Umar ni
banyak cadangan-cadangannya yang akhirnya dipersetujui oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya. Lalu Sayyidina Umar pun mencadangkan untuk dipanggil orang solat. Lalu Nabi pun cadangkan, ya Bilal, qum fanadi bis salah. Wahai Bilal, bangunlah dan serulah kepada solat. Lalu pada awalnya tak ada azan, tapi apa yang diseru? As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Itu dipanggil. Ya, solat jemaah, solat berjemaah kan. Kita kan selalu nak semayang kan, masa semayang tarawih. Salatu jami'ah rahimakumullah kan. Jadi itulah laungan-laungan as-salatu jami'ah tu antara laungan awal untuk ajak orang bersolat. Tak ada azan lagi. Jadi apa yang berlaku bila semua dah berbincang, masih belum ada keputusan, tapi keputusan akhirnya dipanggil dengan sedemikian. Lalu adalah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa dia? Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Zaid ini dia cerita bahawa dia mimpi. Pada malam tu dah bincang-bincang semua, lalu dia balik dia mimpi. Lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'mal liyudraba bihi linnas li jama'is salat. Lalu dia cerita apabila telah berlaku perbincangan, jadi ada yang cadang nakus, loceng untuk panggil orang solat, dipukul loceng itu untuk bawa orang solat. Maka tafabi, lalu dia kata wa ana naimun, aku adalah pada saat itu aku tidur, kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Lalu rajulun yahmilu nakusan fi yadi, datang ada seorang lelaki yang dia bawa loceng dengan tangan dia pegang loceng, ya, lalu dia datang dekat dengan aku. dia pusing aku, dia keliling aku. Jadi dia pun tanyalah kepada lelaki ni, faqultu ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'un nakus, adakah kamu jual loceng itu? Lalu lelaki tu pun jawab, qala wa ma tasna'u bih, kata dia, tidak, apa yang kamu nak gunakan dengan loceng ni? Lalu lelaki tu pun jawab, faqultu nad'u bihi ila salah, aku nak ajak orang solat, nak guna loceng ni nak panggil orang solat. Itu kata Abdullah bin Zaid dalam mimpinya. Lalu lelaki tu pun kata, qala afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik, adakah kamu nak kalau aku sebut sesuatu yang lebih baik daripada ini, lebih baik daripada kamu guna loceng ni? Lalu Abdullah bin Zaid pun jawab, faqultu lahu bala, katanya bahkan beritahulah aku apa dia yang lebih baik itu, aku nak tahu sangat. Faqala, lalu berkatalah dia, taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu lelaki itu pun azan. Kata kalau kamu nak panggil orang solat, kamu azan. Jadi lelaki dalam mimpi itu azan. Daripada awal sampailah la ilaha illallah sampai habis. Kemudian Abdullah bin Zaid pun dengarlah dia azan dalam mimpinya. Qala thumma ista'khara anni ghayra ba'id. Lalu apabila kamu nak panggil, kamu dah nak start solat, kata dia, maka ketika kamu berdiri untuk mengerjakan solat, maka sebutlah Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, iaitulah iqamah. Maka azan dan iqamah itu didengari oleh Abdullah bin Zaid dalam mimpi. Apabila tak lama lepas tu dia pun bangun. Bila dia bangun, lalu dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Ketika itu hampir waktu subuh. Lalu dia ceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, semalam sekian-sekian, aku mimpi macam ni. Semua dia cerita pada Nabi. Lalu Nabi pun kata, innaha la ru'ya haqqun. Sesungguhnya yang kamu lalui itu sebenarnya adalah mimpi yang benar. Ya, insya-Allah, kata Nabi. Lalu Nabi pun kata, faqum ma'a Bilal. Maka sekarang berdirilah dengan Bilal. Fa'alqi alaihi ma ra'aita, dan bacalah kamu, ya, disebutkan, dan sampaikanlah kepada apa yang kamu lihat, iaitu bacakan kepada dia
falyu'azzim bihi, maka dia akan melaungkan kalimah-kalimah itu. Fa innahu anda sautan minka, kerana suara Bilal itu lebih baik daripada kamu. Nabi terus direct dia, tak ada terasa-terasa dah. Kan? Sebab apa? Dalam hal urusan ni memang kena beri kepada yang layak. Kalau dia tak layak, jangan bagi dia. Maksudnya kelayakan itu kerana Bilal ini memiliki suara yang lebih kuat, lebih padu, lebih sedap, lebih bagus daripada Abdullah bin Zaid. Walaupun Abdullah bin Zaid yang mimpi, tapi Nabi amanahkan Bilal untuk melaungkannya kerana suaranya lebih baik. Ya. Lalu faja'altu alqihi alaihi, lalu aku pun pergi dan sebutkan dan sampaikan kepada Bilal wa yu'adzin bih, lalu dia pun mengazankan atau melaungkan kalimah-kalimah itu. Qala fasami'a dzalika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Bilal pun azan, dan bila Bilal azan, akhirnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu datang dan cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya semalam aku pun mimpi yang sama. Rupanya bukan Abdullah bin Zaid je mimpi, Umar Al-Khattab pun mimpi sama juga. Dia jumpa orang keliling dia, orang tu pegang loceng, orang tu pun tanya, dan orang tu pun azan. Maknanya apa yang Abdullah bin Zaid lalui, dilalui juga oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Inilah kemuliaan para sahabat Nabi, sampailah disebutkan kemuliaannya sahabat Rasulullah ni, sampailah syariat azan ni pun bukan datang melalui Rasulullah SAW, tapi melalui mimpi sahabat. Mulianya sahabat Nabi. Jadi Abdullah bin Zaid, Umar pun beritahu, aku pun mimpi juga ya Rasulullah. Lalu tapi yang pergi awal kepada kamu Abdullah bin Zaid. Aku lambat sikit, jadi dia yang beritahu pada kamu. Lalu berkatalah faqala Nabi SAW, falillahil hamd. Maka Nabi pun kata, dan segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah di antara kisah di mana pensyariatan azan yang berlaku pada tahun pertama hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana hijrah pertama Nabi, berlakulah syariat azan tersebut, dan sebab itulah bila kita sebut tentang tahun, bila dahulu tidak ada tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, tak ada. Tapi tahun pertama Nabi hijrah tu dipanggil sebagai tahun azan. Kenapa? Sebab tahun itulah disyariatkan dengan syariat azan. Tahun kedua, tahun dibolehkan peperangan. Kenapa? Sebab tahun kedua tu berlaku perang Badar Al-Kubra. Maka itu antara nama-nama yang diberikan pada tahun berdasarkan kepada pensyariatan yang besar yang berlaku pada tahun-tahun tersebut. Maka sebab itulah diceritakan apabila berlakunya azan, maka orang-orang Yahudi yang mendengar azan tersebut, mereka berkata, wahai Muhammad, engkau telah buat satu hal yang baru dan sebelumnya tidak pernah dilakukan. Lantas turunlah firman Allah SWT, wa idza nadaitum ila salah, dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan salah. Itu surah Al-Maidah ayat 58. Surah Al-Maidah ayat 58. Dan inilah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahawa azan mula dikumandangkan pada tahun pertama Hijriah dan akan terus dikumandangkan sampailah ke akhirat, ke waktu akhirnya. Dan kalau kita tengok secara saintifik, azan ni tak pernah berhenti. Setiap saat ada azan. Cuba bayangkan kalau sekarang kita berada di Malaysia, kita waktu tadi waktu subuh, sekarang nanti waktu zuhur. Tetapi dalam masa yang sama telah ada negara yang telah pun sampai waktu zuhur, dan telah ada negara dalam masa yang sama sekarang telah sampai waktu asar. Begitu juga maghrib, begitu juga isyak, kerana bumi ini berputar dan pada paksinya, dan perubahan waktu itu berlaku pada setiap masa. Dan inilah seperti mana Allah beritahu, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu ditentukan terhadap kaum muslimin atau diwajibkan ke atas kaum muslimin yang telah ditentukan waktu-waktunya. Itu tanda bukti kebesaran Allah Rabbul Jalil. Baik, maka kita lihat setelah azan dilaungkan, maka Nabi beritahu apa kelebihan-kelebihan azan. Bukannya azan dilaungkan pada saat nak solat, tapi sebenarnya azan juga dilaungkan pada macam-macam keadaan. Pertama,
dilaungkan juga pada saat berlaku musibah. Berlaku musibah, banjir ke apa ke, boleh azan. Kita azan supaya mudah-mudahan Allah melindungi kita dan Allah Ta'ala merahmati kita. Yang keduanya, boleh dilaungkan pada tempat-tempat yang ditinggalkan lama. Rumah lama dah tinggal, masuk-masuk azan dulu. Dan begitulah juga tempat-tempat yang kita rasa tak selesa, bahaya, masuk hutan ke apa, boleh azan, tak ada masalah. Atau dalam keadaan ketakutan, kita boleh azan. Kerana azan, kalimah laungan azan itu laungan yang sangat terpuji, sangat besar. Sehingga Nabi beritahu dengan laungan azan, syaitan pun lari. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bil adzan, apabila dikumandangkan azan, maka adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adzan. Syaitan ni bila dia dengar azan, dia akan lari sampai terkentut-kentut dia. Nabi beritahu, durat, dia akan jadi terkentut. Pasal dia ketakutan sangat. Takut sangat sampai dia lari begitu jauhnya hatta la yasma'al adzan, sampai dia tak dengar azan lagi. Macam tu. Dan wa idza qudiyal adzan, bila habis azan nanti dia datang pelan-pelan balik. Lalu apabila fa idza qudiyat tathwib, lalu apabila di iqamah pula, maka dia pun akan lari lagi. Jadi bermaksud kalimah laungan azan ni, syaitan ni memang dia lari, dia takut dan terhalau dia daripada tempat tersebut. Sebab tu laungan azan ni sangat powerful, sangat hebat. Makanya hadis daripada riwayat Bukhari dan juga Muslim. Seterusnya, dia kata Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala bahawa suara azan membuatkan syaitan ni takut sampai dia pergi jauh. Kerana kumandang azan ini sukar untuk dijangkiti riak dan kelalaian. Kerana hal ini berbeza dengan solat. Hati senang untuk diserang oleh syaitan dan ia selalu membuat kita was-was dalam solat. Jadi disebutkan seseorang itu bagaimana kalau dia mengumandangkan azan dan iqamah, maka dia tidak akan dijangkiti dengan penyakit was-was syaitan, maka tidak ada riak, yang begitu juga kelalaian. Kerana azan dan iqamah itu sesuatu laungan yang menjauhkan daripada syaitan. Subhanallah. Baik, yang kedua, yang mendengar azan, azan ni Nabi SAW juga beritahu bagaimana yang melaungkan azan itu. Kalaulah orang tahu kelebihannya, banyak kelebihan orang yang melaungkan azan. Sampailah Nabi beritahu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahimu." Jadi kata Nabi SAW, kalaulah orang tahu bahawa betapa besarnya pahala keutamaan orang yang azan dan juga orang yang duduk di saf yang pertama, iaitu untuk solat, sudah pastinya akan berlakulah rebutnya mereka. Mereka akan berebut untuk azan. Mereka akan berebut untuk melaungkan azan. Disebabkan kelebihan yang mereka tahu itu. Dan subhanallah, begitulah juga disebutkan kalaulah juga orang yang mengetahui tentang kelebihan saf yang pertama, tentu sekali dia pun akan berebut sampaikan orang Islam terpaksa mengundi untuk tahu siapakah yang boleh azan dan siapa yang boleh duduk saf pertama. Jadi inilah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan hadis ni adalah bila seorang tu mengetahui keutamaan azan, keagungan dan balasan yang besar, kemudian waktu azan sudah pun sampai, maka masjid adalah satu, tentulah orang akan berebut dan akan mengundi untuk siapakah yang akan azan. Berebut nak azan. Subhanallah. Jadi, apa kelebihan seorang muazzin ni? Antaranya pertama, Nabi SAW beritahu, orang yang rajin azan, al-muazzinuna atwalun nas a'naqan yawmal qiyamah. Kata Nabi SAW bahawa muazzin, tukang azan ni adalah orang yang paling tinggi di hari kiamat, yang Allah tinggikan lehernya kerana kemuliaan ni, sehingga dia nampak semua orang.
Dan ini adalah tanda kemuliaan di hari kiamat bagi seorang muazzin, ya. Dan ada juga ulama mentafsirkan bahawa keadaan itu maksudnya orang yang paling orang lain nampak, sebab banyak dia dapat pahala. Itu dia. Dan ada juga yang lain seperti mana Nabi kata kelebihan seorang muazzin, la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW bahawa tidak ada satu pun, ya, yang mendengar azan. Jin, manusia, binatang, semua dengar azan, semua tu akan jadi saksi kepada muazzin itu di hari akhirat. Ya Allah, maksudnya apa? Muazzin ni dia dapat banyak saksi yang baik di hari akhirat. Datang semua makhluk ni kata, ya Allah, dulu dia ni memang dia azan, dia panggil orang solat, dia panggil orang beribadah, dia panggil orang menghadapmu, ya Allah. Jadi semua tu akan jadi saksi bagi dia di hari akhirat, ya. Jadi sebab itulah ada sahabat-sahabat, ya, Rasulullah SAW, yang mereka ni mula rasa, alah, kita ni tak azan, ya, maka kita ni tak dapatlah kelebihan tersebut. Jadi adalah di kalangan sahabat Nabi yang mula bertanya, ya Rasulullah. Antaranya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, pernah berkata, wahai Rasulullah. Jadi Abdullah bin Amr ni seorang sahabat yang jumpa Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, selalu muazzin ni mengungguli kami, sentiasa ke hadapan saja di antara kami. Sebab apa? Dia dapat pahala yang besar, ya. Dia mengungguli kami di dalam pahala, ya. Maka macam mana kami nak dapat macam dia? Jadi sahabat ni dia tanya supaya dia boleh berebut, bukan nak berebut jawatan, bukan nak berebut jawatan Bilal, bukan, tapi nak berebut pahala. Macam mana kami nak dapat pahala macam dia? Sebab kami tak sama macam dia. Dia kan ditugaskan azan, ditugaskan untuk iqamah, iaitu Bilal bin Rabah. Begitu juga seorang sahabat Nabi yang lain yang juga muazzin Nabi, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi dua sahabat ni muazzin Nabi SAW. Yang lain tak azan. Jadi ada sahabat tanya, mereka ni muazzin dapat pahala banyak, ya Rasulullah. Kami ni pun nak juga pahala. Jadi macam mana kami nak dapat pahala macam muazzin? Lalu Rasulullah SAW pun beritahu, "Iza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Nabi SAW, apabila kamu mendengar muazzin melaungkan azan, kalau kamu nak dapat kelebihan macam muazzin tadi, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, ya, bahkan begitu juga semua makhluk Allah jadi saksi, maka apa yang kamu kena buat? Iaitu kata Nabi, jawablah azan itu. Jawab azan itu, ya, seperti mana muazzin melaungkannya. Jadi kalau kita dengar Allahu Akbar, kita jawab azan. Itulah amalan yang paling afdal ketika mana kita mendengar azan. Sebab tu daripada dulu lagi, orang-orang tua dulu beritahu, kalau dengar azan je, jangan bercakap dia kata, kan? Jawab azan. Sebab itulah perbuatan yang paling afdal ketika mendengar azan. Bila kita dengar azan, jawab azan itulah yang paling afdal, ya. Bukan buat benda lain, yang paling afdal jawab azan. Jadi sebab tu nak bercakap ketika azan, adakah haram? Tak haram, boleh, tapi lebih utama kalau kita jawab azan tu. Kerana kalau kita bersembang, sudah pasti kita susah nak jawab azan. Itu dia. Jadi begitulah juga keadaan azan yang dilaungkan. Yang mana afdal dijawab? Iaitu yang dilaungkan. Kalau dekat radio, dekat TV, kita nak jawab juga boleh. Jawapannya boleh. Boleh, tapi yang lebih diutamakan adalah yang dilaungkan. Kerana itu yang disyariatkan. Sebab apa? Ia dilaungkan oleh muazzin. Dan apabila dilaungkan pula, ada beberapa masjid, beberapa surau di tempat kita, mana kita nak jawab ni? Kita jawab yang paling dekat dengan kita, yang paling jelas. Itu yang kita jawab dulu, ya. Jadi tak perlu jawab semua, kan? Jawab satu masjid saja yang paling dekat dan yang paling jelas. Baik, balik kepada hadis tadi. Lalu kita pergi kepada beberapa amalan sewaktu dan setelah azan. Yang ini diajarkan Nabi Muhammad SAW tentang amalan ini. Jadi pertama tadi dah pun kita beritahu, iaitu amalan yang paling utama saat azan adalah jawab azan tu.
Bila Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Itulah seterusnya. Sampai hayya 'alas salah, kita pun jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi itu adalah bacaan jawapan kepada azan kita. Baik. Seterusnya, Nabi SAW beritahu, "Tsumma sallallahu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Jadi kata Nabi, bila kamu dengar azan, kamu jawab, kamu dapat pahala kelebihan seperti muazzin, dan tambah lagi amalan selepas azan. Apa amalan selepas azan? Yang pertama, iaitu apabila kamu selesai dengar azan, kamu selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sekurang-kurangnya. Sebab kita tambah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi bila kita selepas habis azan, kita selawat pada Nabi SAW, itu sunnah Rasulullah. Dan siapa yang selawat pada Nabi, kata Nabi SAW, man salla alayya wahidan, sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang selawat kepadaku sekali, maka Allah akan selawat kepada dia sebanyak 10 kali. Itulah kelebihan orang yang berselawat. Dan sunnah selawat ini selepas azan. Bila kita habis dengar azan, kita terus selawat. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana demikian, bila kita habis azan je, kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak tambah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim pun bagus. Kerana kita selawat juga kepada keluarga Nabi, ya. Jadi seterusnya, Nabi kata, siapa selawat padaku sekali, Allah bagi dia, Allah selawat pada dia 10 kali. Inilah kelebihannya bila kita selawat. Sekali kita selawat, 10 kali Allah selawat pada kita. Iaitu Allah limpahkan bagi kita dengan disebutkan dengan maghfirah, Allah limpahkan kita pahala, Allah limpahkan kita macam-macam kelebihan. Jadi sebab itulah apabila kita sebut tentang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita ada peluang, bila-bila masa pun kita selawat. Dan antara sunnahnya selepas azan. Jadi itu yang disebutkan waktu yang afdal. Terima sekalian. Baik, jadi itu yang disebutkan antara amalan yang kita boleh buat selepas pada azan. Maka apakah pula amalan yang ketiga? Selepas daripada maknanya tadi 3 amalan dalam waktu azan, dan 2 yang pertama ketika mana azan, yang lain-lainnya semua selepas azan. Baik. Okey, baik. Jadi kita sebutkan yang ketiga tadi, amalan yang ketiga, iaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma sa'alallahu li al-wasilah. Baik. Amalan yang ketiga ini adalah amalan mendoakan kepada Rasulullah SAW. Nabi kata, doalah untukku al-wasilah. Iaitu, apa dia al-wasilah ini? Kata Nabi, fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Kata Nabi SAW, iaitu sesungguhnya al-wasilah itu adalah manzilatun, iaitu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mahligai yang sangat indah, sangat besar, sangat hebat, sangat agung, yang mana terdapat dalam syurga Allah. Jadi bila Nabi tengok ni, masa Isra' wal Mi'raj, Nabi pun ziarah ke syurga dan Nabi melihat ada mahligai itu, dan Nabi pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, dan Jibril kata inilah al-wasilah. Jadi Nabi suka kalau al-wasilah itu Nabi yang dapat, ya. Kerana Nabi kata tidak dijadikan, la tambaghi, tidak diberikan illa li'abdi min ibadillah, kecuali kepada orang-orang yang di antara hamba, di kalangan hamba-hamba Allah. Jadi maksudnya orang yang special yang Allah berikan wasilah ini. Lalu Nabi kata, wa arju an akunu ana huwa, dan aku sangat berharap
bahawa akulah yang mendapat al-wasilah itu. Jadi maksudnya Nabi SAW ni dia nak sangat benda tu. Kalau macam contoh kita lah ada mak ayah kita nakkan sesuatu kan, pastilah kita bersemangat berusaha untuk dapatkan bagi dia. Sebab kita nak buat baik pada dia, nak gembirakan mak ayah kita kan. Jadi apa keadaannya kalau Rasulullah sendiri pula yang nak sesuatu? Tentulah sekali kita cuba sedaya upaya nak usahakan supaya Rasulullah mendapat ataupun apa yang kita boleh usahakan apa untuk buat Rasulullah gembira. Macam tu. Jadi sebab itulah Rasulullah beritahu kat kita, tolong doakan untuk Nabi mendapat al-wasilah. Jadi siapa yang doakan kepada Rasulullah, faman sa'ala li al-wasilah, iaitu untuk mendapatkan al-wasilah itu, Nabi kata halat lahu syafaati, maka aku akan menghalalkan syafaatku pada dia di hari kiamat. Tu hebatnya doa ni. Ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Maka sebab itulah bila kita lepas habis azan, jangan lupa kita doa. Kerana doa ni doa yang insya-Allah boleh dapat syafaat Nabi di hari akhirat. Apa bentuk syafaat Nabi? Pertama, kita bangkit di hari akhirat. Ramai sangat orang. Tapi kita bangkit dalam ketenangan. Orang lain huru-hara, kita tenang. Syafaat Nabi juga bagi orang dapat minum telaga Kausar di yaumul akhirah. Telaga yang sangat-sangat hebat. Ya, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, inna a'tainakal Kausar. Ya, dan padanya ada air yang sangat murni. Diminumnya maka akan hilanglah dahaga selama-lamanya. Begitu juga kelazatannya. Ya, diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Tidak ada yang lain. Ya. Maka bekas-bekasnya di sekitar telaga itu seperti bintang di langit Allah Ta'ala. Maka subhanallah, ini antara syafaat Nabi. Begitu juga dipercepatkan hisab, dipercepatkan titian sirat, dipercepatkan masuk syurga. Itu semua adalah di antara syafaatul uzma, syafaat pertolongan yang besar, yang agung, yang dikurniakan kepada hamba Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Maka sebab itulah bila sebut tentang hal ni, kita nak dapat syafaat Nabi, kita doa dengan doa ni. Dalam hadis sahih Bukhari, qala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida, siapa yang lepas azan dia pun baca doa ni, Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan lillazi wa'adtah. Ini doa yang diajarkan dalam hadis Bukhari. Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ya Allah, pemilik dakwah yang sempurna ini, iaitu azan. Was-salatil qa'imah, dan salat yang didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, iaitulah berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Ini yang kita Nabi suruh minta tadi tu, al-wasilah. Ya. Dan disebutkan juga wal fadilah, dan juga kedudukan yang mulia ataupun keutamaan. Wa ba'athhu, dan bangkitkanlah dia maqaman mahmuda, iaitu kedudukan maqam ataupun kedudukan yang sangat terpuji, ya, allazi wa'adtah, yang telah kau janjikan kepadanya. Jadi itulah doanya. Tapi ada orang kata, Ustaz, ada orang tambah selawat, ada orang tambah sayyidina, boleh ke? Ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ya. Itu juga pujian kepada Rasulullah SAW. Dan ada pula yang tambah innaka la tukhliful mi'ad, boleh ke? Jawapannya boleh saja. Jadi itu sebagai doa. Yang pentingnya kita tahu yang ini ada yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka siapa doa dengan doa ini, halas lahu syafaati yaumil qiyamah, kata Nabi, maka aku akan halalkan baginya syafaatku pada hari qiyamah. Jadi besarnya kelebihan baca doa selepas waktu azan. Sebab itulah, ya, apabila kita dengar saja azan, kita beri perhatian, dan kemudian kita pun menjawablah azan tersebut. Kita jawab azan. Kita pun kata apa, bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana apa? Kerana apabila kita selesai jawab azan, kita dapat pahala seperti mana muazzin melakukan azan.
Bila kita baca pula selawat, kita dapat 10 kali selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Maka begitulah juga kalau kita baca doa tadi, maka kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhirah. Maka untung tak? Oh, sangat untung. Rugilah kalau kita tak baca. Sedangkan pahalanya sangat besar. Jadi lepas azan kita baca doa tadi. InsyaAllah Allah Ta'ala berkati. Lalu apa lagi amalan? Yang keempat. Yang keempat, qala Rasulullah SAW, fa'idan tahaita fas'al tu'tah. Antara amalan yang besar selepas azan adalah berdoa pada Allah. Dengan apa saja doa. Jadi kalau tadi kita doa yang Nabi ajar tadi khusus, lepas tu kita nak tambah doa lain. Boleh? Rabbana atina fid dunya hasanah ke, ataupun kita baca bahasa Melayu ke dalam pada lisan kita atau pada hati kita, tak ada masalah. Kerana kata Nabi, siapa lepas dengar azan lalu dia pun doa, maka akan dimakbulkan doanya. Itulah amalan keempat yang besar. Mari kita sambung dengan doa kita. Apa yang kita nak? Kita hajatkan itu dan ini sebagainya. Maka doalah waktu itu, kerana waktu itu mustajab doa. Waktu lepas azan tu adalah waktu mustajab doa. Dan ini merupakan hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dan nyatakan hadis yang hasan. Jadi kita boleh amalkan, insya-Allah. Dan yang seterusnya, yang kelima, apakah amalan yang kita boleh buat selepas daripada azan? Okey. Baik, amalan yang seterusnya adalah dari seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia pernah cerita bahawa Nabi pernah ajarkan kepada kami tentang zikir selepas dari azan. Rupanya lepas azan ada zikir juga. Ada zikir. Dan azan itu, dan apakah zikir itu? Qala Rasulullah SAW, man qala hina yasma'ul mu'adzin. Siapa yang lepas daripada azan, dia kemudiannya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas azan oleh muazzin tu, dia pun zikir dengan zikir ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Jadi ini adalah zikir yang Nabi SAW ajar. Siapa baca zikir ni, maka disebutkan Nabi SAW, ghufira lahu dhanbuhu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Jadi kita lepas azan, jangan lupa doa ni, ataupun jangan lupa zikir ni. Doa tadi kita dah baca dah, ni zikir. Kerana zikir ni zikir yang dengan kita baca Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kita ulang balik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu pertama dulu. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Maksudnya apa? Aku bernaik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan wahdahu la syarikalah, dan Allah itu yang Maha Esa, tidak ada keraguan atau tidak ada kesyirikan kepada atau menyembah sesuatu selain daripadanya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah rasulnya dan juga hambanya dan juga rasulnya. Raditu billahi rabba, ya Allah, aku bersaksi, ataupun disebutkan aku meredai, iaitulah kamu sebagai Rabbku, wa bi Muhammadir rasulah, dan Nabi Muhammad itu sebagai rasul, wa bil islami dina, dan Islam itu sebagai disebutkan agamaku. Maka kata Nabi SAW, ghufira lahu dhanbuhu, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia. Maka inilah di antara kelebihan amalan ketika mana azan. Maka janganlah kita
kata apa, kata mengambil ringan, sedangkan Allah Ta'ala nak bagi pahala yang berat kepada kita saat kita azan. Jadi sebab itulah kalau kita ada kesempatan, bila dengar je azan, kita jawab. Kan, dan juga kita memaknai azan tersebut, iaitu hati kita, kita sebut dalam hati kita bagaimana Allah Maha Besar tu, kita bayangkan Allah yang begitu hebat, begitu agung, begitu mulia. Lalu Allah menganugerahkan kepada kita dengan nikmat, dengan kebaikan, bahkan dengan iman, dengan Islam dan sebagainya. Maka itu tanda kemurahan Allah Ta'ala. Lalu bila azan kita ikuti maknanya, kita hayati dalam diri dan juga jiwa kita. InsyaAllah azan tadi menjadi sesuatu yang menambah iman kita, sesuatu yang menjadi penghalang dari kita melakukan perbuatan dimurkai oleh Allah. Bahkan azan menghalau syaitan, menjauhkan kita dari bisikan syaitan dan godaannya. Dan azan tadi mengajak kita dan memotivasikan kita untuk mentaati Allah dan juga menunaikan perintah-perintahnya, insya-Allah. Maka kata Imam, disebutkan Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, bahawa subhanallah, azan ini yang disebutkan apabila diamalkan dengan amalan-amalan yang kita sebut tadi, ada 5 amalan azan: jawab azan, begitu juga baca selawat, begitu juga doa, dan kita doa tambah dengan doa-doa yang lain yang makbul, insya-Allah. Dan yang keempat, iaitulah dengan kita berzikir tadi. Maka kelima-lima ini kalau kita biasa amalkan setiap kali waktu azan, maka kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, maka kita digelar as-sabiqun, iaitu orang-orang yang sentiasa bersemangat, sentiasa orang kata apa, sentiasa bermotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kita mendengar azan, kita jawab, dan kita buatlah amalan-amalan tadi kerana ia sangat besar kelebihannya. Dan juga dalam kitab Al-Mufhim karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, bahawa azan ini umumnya ada 3 perkara, iaitu pertama pada waktu masuknya solat, waktu solat, solat fardu zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Pun begitu, bukanlah azan tu tandanya telah masuk waktu solat, kerana untuk seseorang tu solat, mestilah dia meyakini bahawa telah masuk waktu solat. Maknanya bukan rujukannya azan, tetapi rujukannya kepada alam. Kita lihat macam mana matahari, macam mana ufuk, fajar dan sebagainya, baru kita tahu masuk waktu solat. Lepas tu jangan tersilap, macam ada sebahagian tempat tu, dia nak buka puasa ni kena pastikan telah masuk waktu maghrib. Tapi dia dengar azan je, dia pula beli nasi Arab kambing tu pun dah terbaring dekat atas nasi tu kan. Jadi dia pun dia tu tak sabar dah. Bila dengar je azan, Allahu Akbar, terus bismillah. Dia terus sodok nasi tu dengan kambing masuk dalam mulut dia. Kemudian dia kunyah-kunyah, dia pun telan. Tiba-tiba muazzin yang tadi azan tu, dia kata, dia berhenti tengah jalan, dia kata, minta maaf mak sekalian, sebenarnya saya tersilap baca waktu. Belum masuk waktu lagi, dia kata. Rupanya lagi 2 minit baru masuk waktu. Kan, sebab apa, jam yang dia letak dekat masjid tu, dia baru pasang bateri baru, jam tu gerak laju pula. Jadi dia pun ingat dah masuk waktu, dia azan, rupanya belum masuk waktu. Jadi orang yang dah buka puasa tadi, disebabkan dia tidak maknanya apa, disebabkan dia dengar azan terus buka puasa, apa jadi pada puasanya? Jawapannya, puasanya batal puasanya. Dan jumhur ulama menyatakan dia kena ganti balik puasa dia tu. Sebab apa? Sebab dia tidak memastikan waktu telah masuk. Patutnya dengar azan, dia pergi luar dulu tengok cerah ke ataupun dah gelap ke, kan, rupanya cerah lagi. Muazzin ni silap ni, tengok waktu, rupanya memang betul silap. Jadi kena tengok waktu, kena tengok kat luar, kena memastikan telah masuk waktu, barulah boleh buka puasa. Dan solat pun sama, dan apabila azan, kalaulah kita tidak ada sebarang emergency, maka yang paling afdal adalah jawab azan. Maka adakah boleh kalau tengah azan kita terus sembahyang? Dan kita pun dah yakin masuk waktu, kita pun sembahyang. Boleh ke? Jawapannya boleh saja. Tetapi lebih baik kalau dia ada masa,
Dan solat tadi kalau dia solat tengah azan, sah je solat dia. Cuma kalau dia tunggu selepas azan, itu lebih baik. Kerana yang paling afdal ketika azan adalah menjawab azan tersebut. Maka dengan itulah kita mendapat mudah-mudahan kebaikan, dan jangan lupa kita amalkan semua. Kalaupun tak dapat amal semua, jangan tinggal semua. Buatlah sebahagian, insya-Allah Allah bagi rezeki untuk kita buat semua amalan-amalan tadi. Insya-Allah semoga menambah kebaikan, menambah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, serta mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan hamba-hambanya yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Taala. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum, yang baik di sisi Allah. Jika saya ada kesilapan, khilaf, saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya serah balik pada Haji Zaini, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Dekat sini saya ada tengok ada soalan daripada jemaah ya. Baik. Kadang dengan azan lah, nak dengar azan, nak jawab azan ni, ada yang kata macam mana nak jawab azan dari ETV kan. Dan ada yang kata macam mana nak jawab azan yang sayup dengar jauh tu. Itu je soalan dia. Baik. Baik, kalau soalan tadi, kalau kita sebut jawab azan daripada TV ataupun radio lah, daripada TV ataupun radio. Baik. Menjawab azan tadi, kalau kita lihat, ia adalah sunnah. Menjawab azan adalah sunnah Nabi SAW. Tetapi kalau azan daripada radio, jadi saya bacakan pandangan dari mufti wilayah juga. Sebagaimana kita sebutkan, kalau jawab azan itu sunnah apabila dilaungkan. Tetapi disebutkan selama mana kita mendengar azan dari radio, sama ada rakaman ataupun disebutkan di televisyen sebagainya, maka kita disunnahkan juga untuk menjawabnya. Kita boleh menjawab azan tersebut dalam radio, ataupun dalam TV, sama ada live ataupun rakaman. Dan disebut begitu juga kadar penyampaian azan melalui radio dan TV juga jauh lebih luas berbanding azan di masjid semata-mata. Maka kedua-duanya adalah sama ada di masjid ataupun di radio, di TV, adalah penting untuk kita menyedarkan umat tentang panggilan solat. Jadi ini pandangan mufti wilayah. Walaupun ada sebahagian menyatakan apabila disebutkan jawapan daripada TV tu tak perlu jawab pun tak apa. Tetapi kalau pandangan dari mufti wilayah ni, dia ambil semua dan kemudian dibahaskan, kemudian dibuat satu keputusan pandangan, iaitu juga sunnah dijawab. Boleh. Tetapi kalaulah waktu yang sama TV pasang azan dan di luar pun azan, laungan di masjid, bagi pandangan itu, maka laungan itu lebih afdal dijawablah, azan yang dilaungkan di tempat kita tu ataupun di masjid dekat dengan kita, itu lebih afdal. Maka yang seterusnya tentang tadi azan yang tak berapa nak dengar, tak apa, jawab yang mana yang kita mampu je lah. Kalau kita dengar Allah slow je kan, kita pun bagi perhatian, kita pun dengar, jawab saja. Yang mana kita mampu jawab, insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi pahala kebaikan, insya-Allah. Yang penting kita usaha nak jawab lah azan tersebut, dan tidaklah kita mensesiakan saja azan itu tanpa dijawab, kerana akhirnya kita juga akan rugi sebab pahalanya sangat besar, bahkan kebaikannya yang Allah anugerahkan itu sangat-sangat besar. Jadi disebutkan bahawa tadi kita boleh jawab azan dalam radio, dalam TV, boleh, insya-Allah, maka juga dapat hasanah. Dan begitulah juga kalau kita dengar azan yang dilaungkan, kedua-duanya afdal, kedua-duanya sunnah dijawab, mendapat pahala daripada apa yang kita lakukan, insya-Allah. Okey, Puan Rosmaria, boleh tanya soalan direct kepada Ustaz? Persilakan. Puan Rosmaria? Sebab Puan Rosmaria tu dekat sini doa. Puan Rosmaria, silakan. Ustaz. Boleh tak doa yang raditu billahi rabba tu kita dahulukan? Sebab dah biasa hafal macam tu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah, ataupun boleh saja, tak ada masalah. Boleh. Sebab apa, maknanya pun sama, cumanya kita kalau daripada hadis tadi memang Rasulullah sebut raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasulah wa bil islami dina, itu Nabi sebut. Yang itu dalam hadis
Sahih Bukhari. Tetapi kalau kita bacanya maknanya pun tidak larilah. Maknanya pun sama. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadir rasulah. Tak ada masalah, boleh aja. Tapi lebih afdal dibaca seperti mana yang terdapat dalam matan hadis. Wallahu a'lam. Okey, baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad Arif Zaki atas sudah berkongsi ilmu berkenaan dengan asal-usul dan amalan besar ketika azan ni. Melakukan azan ni mempunyai banyak kelebihan rupanya. Melakukan azan ini banyak kelebihan dan pahala yang besar. Ianya adalah daripada kurniaan Allah SWT yang dia syariatkan melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebagai umat Islam, kita perlulah menghormati dan meraihkan azan dan pastikan syariat Islam ini terus dipertahankan dan diperkukuhkan oleh setiap orang daripada kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan ia menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan Ustaz, saya pun tak payah lama. Okey, kita tutuplah dulu Ustaz dengan tasbih kafarah dan solat. Silakan Ustaz. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Jumpa lagi. Insya-Allah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua ya insya-Allah.